Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, tuan-tuan puan-puan, topik hari ini saya nak cerita sedikit tentang satu persoalan. Ramai duduk tanya-tanya, adakah NFT ni centralized ataupun decentralized? Okey, so kalau dia centralized, berapa level dia punya centralization? Kalau decentralized, part mana yang decentralized semua kan? So ramai yang agak keliru nak dan juga mungkin inginkan sedikit penjelasan lah. So waktu sekarang bull run ni kadang-kadang isu centralized, decentralized ni orang tak pandang sangat. Janji projek tu memang promising and boleh buat duit lah. Tetapi bila kita sebut decentralization ni, ia sangat berkait rapat dengan security. So sekarang ni saya nak share sedikit dengan tuan-tuan puan-puan few of the project-project NFT yang mana yang nampaknya decentralized dan juga yang mana yang centralized. So dia ada beberapa faktor yang kita kena tengok khusus on decentralization ni. Okay, so saya nak tunjukkan satu contoh, beberapa contoh. So kita mulakan dengan PUBG Penguin. So apa yang saya bakal tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan ni adalah NFT yang top lah, which is dekat OpenSea. So OpenSea is the marketplace yang paling terkemuka bila kita cerita tentang NFT. Banyak projek-projek NFT dia gunakan OpenSea. So OpenSea ni ibarat kalau dekat exchange Binance tu top kan, sama juga. Kalau dekat NFT, OpenSea ni adalah top lah. So saya nak tunjukkan sedikit macam PUBG Penguin ni kan. Okay, so bila kita cerita tentang NFT ni, so each artwork ni dia akan ada token yang backup dia, ERC token tu kan. So ERC token tu akan backup that artwork lah. Okay, so untuk token tu itu memang decentralized. Sebab apa? Sebab token tu berada di dalam blockchain network Ethereum. So sama juga kalau Cardano ada NFT, Solana ada NFT kan. So semua NFT ni, artwork ni di belakangnya ada token yang memang decentralized lah. So that part memang kita clear, itu adalah decentralized. Tetapi bila kita sebut tentang artwork, di situlah terdapat perbezaan yang mana yang centralized, yang mana yang decentralized. So part ni yang saya nak huraikan dan jelaskan dekat tuan-tuan puan-puan. So kalau kita tengok dekat Penguin ni, PUBG Penguin ni kan. So macam mana kita nak tahu adakah artwork ni berada di dalam centralized server ataupun di dalam decentralized punya network. Okay, so yang kita boleh tengok, okay, kalau kita pergi dekat bahagian description, so kita buka dekat bahagian details ni, kita boleh tengok contract address ni. Okay, so dia memang token dia ERC721. So token adalah decentralized sebab dia berada di atas Ethereum. So kita nak tengok artwork ni, macam mana kita nak tahu artwork ni centralized ke ataupun not decentralized. Okay, so yang pertama, contoh yang pertama kita nak tengok dekat PUBG Penguin ni. Okay, so tuan-tuan puan-puan just take note token ID dia 854. So saya pergi dekat smart contract PUBG Penguin ni dan saya tekan dekat bahagian contract. Okay, dan nanti dekat bahagian kontrak ni saya tekan dekat read contract dan saya kena search perkataan token URI. So item 20 ni token URI. So token URI ni saya klik dan dekat sini saya kena masukkan ID lah. So ID dia tadi 854. Okay, so 854. So saya pun masukkan 854 dan saya tekan query. Jadi apa yang akan keluar adalah string dia https api pubgpenguin.io. So yang ni artwork ni berada dekat website. Okay, so let's say kita buka lah website dia ni. Okay, so okay, dia tak paparkan lagi. So dia bagi tahulah apa attribute semua tu kan. So next dekat sini image bahagian ni So saya highlight
bahagian yang ada image ni. Okey, HTTPI sampai mana ni? Okey, sampai ni. So control, kita paste. Okey, so dekat sini artwork dia pun keluar. Maksud di sini tuan-tuan puan-puan adalah artwork yang dikeluarkan oleh pihak Paji Penguin ni tidak decentralized. Dia adalah centralized, dia sendiri host dekat website pajipenguins.io. Maknanya kalau let's say tiba-tiba website dia down ke, atau dia punya founder tiba-tiba rasa tak nak teruskan projek, tak bayar subscription untuk website dan sebagainya kan, artwork ni akan hilang. Sebab apa? Sebab artwork ni dekat centralized. So most likely tuan-tuan puan-puan kalau yang beli yang dekat centralized, yang artwork ni hosted dekat centralized punya cloud dan sebagainya, tuan-tuan puan-puan disarankan untuk simpan artwork ni. Jangan harapkan artwork ni akan berada di website selama-lamanya. Macam ni tuan-tuan puan-puan mungkin kena simpan. So let's say kalau Paji Penguin ni tiba-tiba hilang one day kan, then maybe community dia buat website baru, maybe boleh retrieve balik. Tetapi risiko dia sangat-sangat tinggi sebab tak ramai yang akan save artwork. Kebanyakan kita kadang-kadang kita malas kan nak save. Kita rasa benda ni ada dekat OpenSea, should be safe. Dia tak semudah itu tuan-tuan puan-puan. Okay, so kalau artwork yang ada dekat centralized punya server, personally saya takkan beli. Ini pandangan peribadi saya lah. Terpulang lah, ada yang ramai yang beli Paji Penguin dan sebagainya, itu terpulang. Tetapi based on analisa saya takkan beli kalau artwork tu berada di centralized storage. Okay, so kita tengok case yang kedua. Case yang kedua adalah Bored Ape Yacht Club. Okay, ini pun antara NFT yang top juga. So kita tengok one of the artwork. Ni apa ni? Monyet ni. Okay, kita tengok monyet ni. Okay, so untuk artwork ni dia berbeza sedikit dia punya storage. Saya akan tunjukkan. So macam biasa, klik bahagian details dan klik bahagian contract address. Okay, so nampak ni metadata dia tulis frozen. So ada beza dia. Maksud frozen ni adalah dia simpan, nampak ni, this item metadata was permanently locked and stored in decentralized file storage. Apa decentralized file storage yang mereka gunakan adalah itu yang kita nak tengok. So macam biasa, tekan contract, tekan read contract, lepas tu search URI itulah. Mana dia? Okay, token URI. Okay, so 639. Dia punya ID artwork tu 639. Tekan query. Tada, nampak tak? IPFS. Dia simpan artwork dia dekat IPFS. So IPFS ni dia adalah decentralized storage kan. Dia sama juga macam Arweave lah. Tapi Arweave tu lagi bagus. Tapi in a way IPFS still bagus juga sebab dia ni decentralized. Dan juga dia work something macam kalau kita download kalau pernah guna Pirate Bay, dia ada seed, dia ada leash kan. Lebih kurang macam tu. So let's say contoh IPFS ni, artwork yang monyet tu, Bored Ape tu, so kalau bila dia letak dalam IPFS, so maksudnya ada few komputer yang akan ping dia lah, ping towards the artwork. So contoh lah, saya bagi contoh, ada 1000 komputer yang ping artwork Bored Ape Yacht Club ni kan. So let's say dalam 1000 tu 999 komputer tu, komputer yang ping artwork tu tiba-tiba rosak ke ataupun musnah ke kan. Tapi selagi ada satu artwork yang ping ataupun ping tu maksudnya yang yang lebih kurang, saya tak tahu dalam bahasa Melayu nak cakap macam mana. Ping ni macam dia tuju lah. Dia tuju. Seolah-olah bila kita download kan, bila kita download kalau pernah guna Pirate Bay ke kan, yang download P2P punya download, selalu lepas download kita tak stop, kita biar je dia seed kan. Something macam tu lah, tu maksud dia ping So selagi satu komputer tu tetap
ping artwork Bored Ape Yacht Club ni, kita still boleh retrieve balik gambar tu. So in this way dia adalah decentralized, tetapi dia tidak berada di dalam blockchain. Itu dia punya ni. So maksudnya dia decentralized, cuma dia bukan dalam blockchain lah. So kalau nak kata dia separuh decentralized ke apa ke, itu saya tak pasti nak bagi tahu macam mana. Tapi in terms of security lagi secure daripada centralized punya storage lah. Okay, dah ramai yang memang menggunakan IPFS. So personally bagi saya, kalau so tengok artwork ni saya boleh retrieve, URL pun dia akan kata IPFS tu lah. Okay, so personally bagi saya, kalau artwork ni storage dia dekat IPFS, bagi saya tak ada masalah, sebab dia still decentralized walaupun dia bukan on the blockchain network lah. Tapi saya tengok banyak macam artwork dekat Solana, mereka tak gunakan IPFS, mereka menggunakan Arweave. Dan sekarang pun saya tengok ada few projek-projek NFT yang terkemuka macam Hashmask, dia pun slowly beralih ke arah Arweave. Dia memang guna IPFS, tapi dia buat integration dengan Arweave dan dia slowly migrate towards Arweave lah. Okay, so in terms of macam ni, ini bagi saya shouldn't be a problem. Dia still host dekat IPFS. IPFS is a P2P decentralized storage, so no issue lah bagi saya. Okay, sebab kalau let's say ada 1000 komputer ping dekat artwork ni, memang mustahil lah 999 komputer tu akan musnah kan. Maybe 1-2 rosak ke 10 rosak, okay lagi, kita still boleh retrieve balik artwork ni. Okay, so macam artwork yang menggunakan IPFS, bagi saya tak ada masalah lah. Ini bagi saya. Okay, dan kita ada the third one, third category. Third category ni paling bagus. Autoglyph. Autoglyph ni harga dia, floor price dia adalah 385 Ethereum. Kalau kita tengok macam Pudgy Penguin ni berapa entah dia punya floor price. Alamak. Pudgy Penguin rasanya 2 Ethereum 2 Ethereum ke something like that. Bored Ape pun boleh tahan lah kan. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan tengok, kalau tuan-tuan puan-puan search kan, kalau tuan-tuan puan-puan pergi dekat Autoglyph, Autoglyph adalah NFT yang paling mahal buat masa ni. Paling mahal. Walaupun artwork dia memang saya tak faham. Asal tak nampak? Saya tak faham. Seriously saya tak faham. Saya nampak macam ada tambah lah, tolak lah. Lepas tu ada macam yelah, dia guna tambah tolak, dia buat artwork yang macam-macam kan. Saya nampak Autoglyph ni macam ni lah kan, sangat-sangat basic. Dah lah black and white, tapi harga dia Masya Allah 385. Ini harga paling rendah untuk Autoglyph. Kenapa dia mahal? Sebab adalah Autoglyph ni adalah antara NFT yang 100% di atas blockchain. Dari sudut token di atas blockchain, artwork pun dia blockchain. That's why dia boleh claim dia adalah first on-chain generative art on the Ethereum blockchain. So artwork dia memang atas memang decentralized dan hosted dekat blockchain. So that's why harga dia agak mahal. Kenapa ramai yang tak buat macam ni? Sebab apa? Sebab in terms of mungkin nak hasilkan artwork yang lebih kreatif ni, mungkin perlukan coding yang lagi mantap dan sebagainya. So on-chain artwork ni adalah sesuatu yang sangat baru dan perlukan lot of time lah untuk orang explore dan kaji dan test dan sebagainya kan. So ini adalah yang first, that's why dia punya artwork sangat basic lah. Okay, contoh kita nak tengok proof. Okay, bukti macam mana dia punya artwork atas on-chain ni. Okay, so 209. So saya buka ni macam biasa, contract address. Okay, kita klik contract address. So dia akan yang ni semua macam biasa, macam mana yang kita tengok dekat Pudgy Penguin, dekat Bored Ape, ni semua macam biasa. Dia akan tunjuk transaction semua kan. Cumanya kita akan pergi dekat bahagian contract, pergi dekat bahagian read contract, and then kita nak tengok dekat mana token URI. Okay, token URI berapa tadi dia punya nombor? Nombor dia 209. Okay, so saya type 209, tekan query, dan tuan-tuan puan-puan akan nampak
slash titik-titik X slash titik-titik X semua ni. So ini semua adalah metadata yang hosted di atas blockchain. Inilah dia contoh on-chain punya artwork. Okay, so this is how it works lah. Okay, so ini antara contoh yang mana saya nak tunjukkan perbezaan dari sudut centralization kepada decentralized punya artwork. Okay, so NFT in terms of token dia adalah decentralized, tetapi artwork kita kena bezakan yang mana centralized, yang mana yang dekat decentralized storage, yang mana dekat atas blockchain. So kita dengan cara ini tuan-tuan puan-puan boleh buat analisa lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang waktu sekarang waktu bull run, kita tak tahu nanti waktu bearish dan sebagainya, kalau artwork yang hosted dekat centralized website, kalau dia tinggalkan projek macam tu, dia tak bayar servis website dia dan sebagainya, of course artwork tu akan hilang. Tapi kalau yang menggunakan IPFS, insya-Allah selamat lagi. Tetapi kalau yang memang macam autoglyph dekat atas on-chain ni, ini paling padu. Maksudnya walaupun project owner tinggalkan ke dan sebagainya, tetapi sebab artwork tu atas blockchain, build dekat on-chain, jadi dia akan kekal selama-lamanya. Okay, so ada satu artwork yang saya invest yang memang atas on-chain kan, tapi bukan autoglyph lah. Autoglyph ni mahal sangat, saya pun tak ada duit nak invest dekat autoglyph. Tapi dekat ni Goop Troop. So Goop Troop ni antara contoh. Sebab sekarang ni saya tengok yang mana yang ada atas on-chain, saya akan beli. Saya akan beli usually yang berada di atas IPFS, tapi kalau ada atas on-chain lagi saya suka. So Goop Troop ni dia bagi tahu mereka adalah on-chain dan no external servers are utilized. So that's why saya beli. Dan kalau tengok, sebab demand on-chain ni sangat-sangat tinggi tuan-tuan dan puan, autoglyph pun naik beratus-ratus Ethereum. Dan kalau kita tengok dekat sini, kalau tengok dari sudut price history dia, lambat betul nak load. Asalnya murah aja, bawah daripada 0.1. Waktu saya beli 0.05 ke something macam tu. Tetapi sekarang dah naik dah 0.5. Maksudnya demand on-chain tu orang dah mula nampak dah. Sebab banyak NFT scam dan sebagainya, ramai dah alert and ramai yang nampak bila ada on-chain artwork yang lagi murah daripada autoglyph, ramai beli. Autoglyph memang dah tinggi sangat dah tinggi sangat. So alternatif, ini adalah antara alternatif yang orang boleh gunalah. So let's say kalau tuan-tuan beli harga 0.03 ke kan, beli dua. So let's say bila dia dah naik 0.06, let's say jual satu dapat balik modal, yang lain tunggulah kalau nak jual dekat 0.6 dapat 10 kali ganda untung, something like that. Okay, so ini sedikit sebanyak yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan. Sebab apa? Sebab saya mula rasakan dan mula nampak ada beberapa NFT yang macam scam project dan sebagainya, di mana tiba-tiba ada yang beli artwork, lepas tu artwork tu tertukar dan sebagainya kan. So in this way tuan-tuan puan-puan boleh berjaga-jagalah, boleh berjaga-jaga. Dan kalau dapat artwork atas on-chain dengan harga yang murah, then memang jackpot. Memang jackpot sebab memang artwork on-chain ni sangat-sangat on demand. Okay, so ada sedikit iklan. So ramai yang tertanya-tanya dekat Malaysia ni, kita ada pentas. Pentas ni macam mana? Is it centralized ke? Is it decentralized ke? Macam mana? So in terms of platform, sama OpenSea ke, pentas ke, Rarible ke. When kita tengok front end, of course dia adalah centralized sebab memang orang yang design website dan sebagainya. Tetapi mereka in terms of artwork yang mereka produce, contoh macam pentas, mereka menggunakan IPFS lah. So walaupun dia bukan atas blockchain, dia menggunakan decentralized storage, dan token pentas tu is of course based on Binance Smart Chain, which is di bawah blockchain lah. Okay, so hopefully orang clear that part. So in terms of platform, memang tak ada platform yang decentralized. Platform yang front end yang kita tengok tu semua adalah centralized. Tapi kita kena tengok artwork ni dia host dekat mana. Lepas tu dia ada token tak yang backup artwork. Simple. So ada satu benda yang saya nampak dekat Twitter hari ni, saya just nak share lah alang-alang ni kan.
Kita dah ada selebriti selebriti yang masuk ke dalam NFT. Ini yang saya tahulah kan. Mungkin ada selebriti dah masuk, saya tak tahu. So saya tak pasti tuan-tuan puan-puan kenal, tapi ramai kenal Ultimate. So Ultimate is officially dah masuk dalam pentas lah. Okay, sebab saya pun dah lama dah duk tunggu kan. Mana selebriti? Supposedly yalah, kita ada Snoop Dogg dah join sebagainya. Mana selebriti Malaysia kan? So selebriti Malaysia dah join. And dah saya just nak share lah kan. So 2 Oktober hari tu saya ada kata selebriti Malaysia ni tak minat ke projek NFT tempatan. Sebab yalah, banyak artwork yang menarik, artwork orang Malaysia kan. Dia host dekat pentas dan sebagainya. So saja je kita tanya. Tahu-tahu saya tak tag pun Ultimate. Ultimate kata birthday dia dah dekat. So saya tak pastilah apa maksud birthday dia dah dekat. Tapi bila scroll bawah, then dia kata dia silap type. Dia kata kalau nak pilih satu date untuk dia buat drop, dia pilih birthday dia lah. So saya tak tahu birthday Ultimate ni bila. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan mungkin peminat dia, mungkin boleh bagi tahu lah bila birthday dia. So kita boleh standby beli dia punya drop ke kan. Sebab of course one of the thing, macam contoh Gary V ni orang yang famous. So bila dia keluarkan artwork dia, harga dia naik. Tapi dengan syarat artis dia kena provide value to the community. Artis ke selebriti kena provide value. So macam Gary V adalah selebriti, tapi dia provide value bila mana orang beli NFT dia, yang V-Friends tu. So siapa beli NFT dia, banyak benefit yang dia bagi. So sama juga. So kalau artis nak masuk dalam NFT dipersilakan, tetapi kalau boleh tolong macam support the community. Support the community, sebab dunia kripto ni lain dengan dunia luar ke dan sebagainya kan. So crypto community is different. So itu sedikit sebanyaklah pandangan saya. So kalau harap isu centralized decentralized NFT ni clear, dan tuan-tuan puan-puan boleh buat investment yang tepat lah when comes to NFT. Sebab apa, sekarang ni kita di fasa bull run, di fasa memang NFT pun ada yang kata di fasa bubble dan sebagainya. Tapi bila waktu bearish ni datang, kita akan tengok mana NFT yang kekal, mana NFT yang terkubur. Sama je macam cryptocurrency yang beribu-ribu. Kadang-kadang waktu bearish projek mati kan. So sama juga. So ini antara indikator yang tuan-tuan puan-puan boleh guna. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Jangan lupa tuan-tuan puan-puan untuk like, komen, subscribe, dan kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.